Alright. Jadi sekali saya minta maaf yang dulu tu tak sempat nak buat Zoom sebabnya sampai ke tengah malam dekat office ni. Sekarang ni problem, cuba type lah, nanti type dekat chat tu. Problem, sekejap lah sebelum ni baik saya ni dulu, sekejap. Saya unmute semua, mute balik sebab saya nak discuss dulu dengan korang. Unmute semua Sekarang ni problem kritikal sekali, leak ke, closing ke, apa? Closing. Leak, closing, okay, dua-dua. Kritikal sekali leak ke? Tak ada lead, tak adalah closing. Okay, closing leak. Alright, dua benda ni kita akan sentuh masa Zoom ni. So sebelum closing mesti leak dulu kan, kita pergi kepada leak dulu. Okay, pada leak dulu. Ini kami share daripada apa yang tim marketer, project marketer buat tu. Alhamdulillah yang orang 1, 2, 3, 4 orang marketer kami autumn. Alhamdulillah semua boleh buat, semua boleh dapat lead yang murah sebab melalui proses review orang buat tu. Lupa nak pula nak mute semua. Dia gini, lead traffic ke WhatsApp boleh dapat bawah limit tapi closing rate rendah. Alright. Okay, bagus. Lead murah tapi susah nak close. Okay. Bagus. Soalan yang bagus. Bukan soalan. Statement yang bagus. Okay, gini. Saya share screen. Lead je. Okay, Faisal lead. Kita tahu sebab Syazah ada bagi tahu Faisal closing power cuma lead je. Okay, kita pergi pada lead dulu. Oi, kenapa tak keluar? Alright. Dia gini. Sekarang dia tak macam dulu. Saya pernah buat dulu 2018, 2019. Which is ada pernah tu setahun 3 bulan tak pernah adjust ad and lead still maintain bawah RM3. Bukan nak belagak apa ni, tapi tu dululah. Saya rasa dulu semua tak ada masalah bahagian lead. Saya faham sale masing-masing untuk Mami Osman slow disebabkan lead. Lepas tu ada juga yang susah nak closing. Sekarang ni bukan saja Mami Osman, semua produk apa-apa pun iklan memang tak boleh nak bertahan lama. Tapi untuk marketer setakat ni 2 minggu Alhamdulillah. Tapi dia orang still tetap juga cari winning campaign untuk backup. Top up dia punya winning campaign tu. Selepas lalui beberapa proses lah. Kalau ada, maybe ada tim Mami Osman dalam ni dah tengok yang saya hantar dekat Facebook saya tu, proses review. Tapi kita discuss lagi sekali masa Zoom ni. Okay. Buat apa-apa pun kena buat review. Sebab tu siapa-siapa yang terjumpa saya, kalau dia kata lead mahal lah, tak boleh close lah, mana aku nak tengok data. Kalau tak ada tengok data memang sembang kosong je lah. Sembang kosong je. Jadi gini. Ini yang saya pernah present sebelum ni dekat tim Honeyglow. Okay, so saya tulis balik. Proses DAFA ni. Dia macam ni. Buat untuk lead ke, closing ke, hopefully korang boleh buat lah review ni. Masing-masing boleh buat review. Kalau tak buat ni, kalau ikutkan algoritma Facebook sekarang ni, korang akan ketinggalan banyak lah. Lead jadi mahal apa semua. Saya akan tunjuk contoh lead yang marketer kita orang buat. Iklan yang marketer kita orang buat yang dapat murah tu. Tapi sebelum tu, macam mana boleh dapat murah? Tak boleh simply tunjuk. Nanti tak faham apa kan. Macam boleh dapat murah tu, sebab dia orang melalui proses, dia orang akan buat proses review. Dia orang buat proses review every day.
dia akan buat dipanggil daftar. Okey, daftar ni maksud dia data. Analyze formula dengan satu lagi action. Ini yang Cik Man Azman Aziz tu ajarlah. Kita orang pun guna benda ni dekat Marketer, alhamdulillah maintain. Kalau ada dalam H pun dia guna formula yang sama. Okey, data ni contohlah data, kita ada dua data. Satu lead, satu lagi closing lah. Contoh kita ada data 3 campaign contohlah. 3 campaign, campaign A, campaign B, campaign C. Kesian. Yang ni lead murah, tak boleh close. Macam yang cakap tadi. Lepas tu, yang ni lead mahal pun tak boleh close. Ni lead mahal tapi boleh close. Dia ada macam keluar data A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Kenapa aku skip? D, E, F, keluar data bla 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 bla. Okay. Data ni penting sebabnya kita nak tahu kenapa mahal, kenapa murah. Lead tu, kenapa closing ni susah. Lead masuk closing ni susah, lead masuk closing ni senang. Kita nak tahu data tu. Jadi, bila kita tengok, okay, katalah, okay, lead ni murah. Kita pun nak tahu kenapa. Kenapa murah? Yang ni pula, kenapa mahal? Mahal, kenapa? Kita check. Kenapa orang tak klik iklan tu? Kita pun kita akan tengok lagi kenapa apa benda yang dalam iklan kita kena tengok. Kenapa customer tak nak klik iklan kita? Jadi mahal. Tapi boleh close. Why ya? Kita kena tengok balik iklan tu. Yang masuk tu kenapa dia tu macam senang customer nak beli? Kenapa daripada lead yang mahal tapi senang nak beli? And yang mahal ni macam mana nak jadi dia murah? Kita kena tengok. Okay. Cara tengok saya tunjuk lagi ya. Lepas tu okay. Bila kita dah analyze kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni kan. Tu akan keluarlah satu formula. Bukan satu formula, beberapa formula. Yang macam mana yang lead tu nak dapat murah. Kita pun dapat, okay, lead ni dapat murah sebab gambar macam ni, caption macam ni. Sebabkan headline macam ni, berupa macam ni. Bukan iklan headline tu, tapi headline yang macam membuatkan orang rasa macam ni. Contoh. Lepas tu CTA dia yang buatkan orang rasa nak klik, compare dengan yang mahal tu. Lepas tu dia keluarlah. Katalah keluarlah katalah 2-3 jenis iklan. Katalah keluar 3. Formula A, B, C kita keluar. Yang ni pun murah, yang ni pun murah, yang ni pun murah. Yang ni pun boleh dapat closing okey, ni closing okey, closing okey. Yang 3-3 ni kan. Katalah keluar 3. Okey. Lepas tu bila dah keluar formula, apa yang kita buat? Kita execute lah. Kita pun buat add lah. Buat add daripada formula tu, kita pun buat 3 add. Bila buat add, bila dah execute yang ni 3-4 benda ni kan. Bila dah buat add, kita akan patah balik pada dapat data lagi sekali. Bila dapat data lagi sekali, kita pun kecilkan lagi data tu sampailah jumpa katalah, okey, kod 2 formula. Satu ni tak berapa cun. Dia tak cun macam yang A dengan B contohlah. Yang C tak cun tapi kita tak puas hati, kita dapat A dengan B. Kita buat lagi sekali, kita buat add lagi 2-3 hari, dapat lagi data. Kita pun ulang proses yang sama. Sampailah jumpa betul-betul formula kata okey yang ni
cara macam ni yang paling customer suka klik and senang nak close. Yang paling customer suka klik and paling senang nak close. Akan jumpa. Itu dia ulang benda tu. Kita akan ulang-ulang proses ni. Ini yang kita orang buat, kita buat selama 4 minggu, ulang. Kita review. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Dia tak ada apa panggil ni, rahsia tip apa semua. Memang bergantung kepada ni. Ini kenapa jadi macam ni, kenapa macam ni. Korek sampai jumpa. Kalau tak tahu juga, refer orang. Agak-agak iklan aku ni kenapa jadi macam ni. Itu kita orang selalu buat dalam grup tu. 20 orang bincang-bincang tu. Okay. Bila jadi macam tu, kita orang akan buat sampai jumpa satu betul-betul fit punya formula. Let's say katalah jumpa yang formula yang ni, sampailah benda ni boleh duplicable. Maksudnya kita boleh duplicate cara ni, kita buat gambar lain yang cara lebih kurang sama, maknanya campaign lain yang cara lebih kurang sama and dapat result yang sama. Sampailah benda ni boleh konsisten. Kalau ada soalan type lah. Saya tak nampak ni kalau ada soalan. Ada chat. Okay. Hanya pandai main traffic ke WhatsApp. Setting sama dari dulu. Maknanya test by test sampai jumpa. Okay, yes. Macam analisis iklan kan, yes. Ingat duplicate campaign. Duplicate campaign ni, dia akan jadi bila yang jumpa yang winning campaign tu, yang tadi yang winning campaign punya tu, bila kita boleh duplicate, tapi jangan mengharapkan satu iklan tu boleh pump 400-500 tu, tak boleh. Sekarang tak boleh. Dia Facebook memang macam tu sekarang. Dia jadi macam tu, tak tahu kenapa. Profile yang kita buat pun boleh tahan kalau 100.5, 200, okey. Per iklan tu, per ad. Kalau nak tambah bajet, cari winning campaign yang lain, tambah bajet kat situ. Dia tak boleh jadi macam dulu. Lagipun korang sebenarnya tak perlukan cost ad sampai ratus-ratus kan. Ada marketer dia buat ad berapa belas ringgit je, tapi sale ratus-ratus. Saya tunjuk lagi. So far, korang boleh tolong type dekat chat tu. Faham tak apa yang saya nak explain ni pasal proses nak review ni? Apa yang korang kena review sampai korang boleh jumpa winning campaign yang boleh dapat lead yang murah and senang nak close. Tapi sebenarnya senang close tak bergantung sangat kepada ad. Dia sikit je efeknya. Pasal closing saya tunjuk sekejap lagi. Dulu ni masa cun iklan bila duplicate terus tak jadi. Saya nak lead 100 sehari. Faham? Review berapa lead masuk, berapa close. Tu soalan ke statement tu lah. Faisal. Faisal kalau ada pertanyaan terus unmute je mic, tanya je soalan. Saya tak faham ni soalan ni. Sebelum ni masa cun iklan bila duplicate terus jadi. Yes. Saya nak 100 lead sehari. Okay, faham. Review berapa lead. Okay, betul. Masa test tu objektif kita nak tengok berapa lead masuk versus berapa kita spend. Cost per lead, betul tak? Betul lah. Cost per lead. Kalau boleh lah try KPI kita cost per lead bawah RM3. Betul. Kita nak set yang tu je. Satu campaign satu aset atau satu campaign banyak aset. Satu campaign satu aset, masa nak test tu dia macam ni. Contohlah campaign aset ad 1, ad 2, ad 3, ad 4,
5. Buat macam ni. Okay, ni gambar lain-lain lah. Okay, ni gambar lain, ni gambar lain, ni gambar lain, ni gambar lain, gambar lain. Sebab kita nak test rupa iklan tu yang mana customer suka klik dulu. Okay, bila kita tengok, kita jumpa yang mana suka klik tu, kat situ kita tahu, oh yang ni customer suka macam ni. Objektif campaign tu kita nak target siapa tu kita boleh set melalui gambar ni. Saya tunjuk sekejap lagi macam mana marketer dia tak jual pun dekat orang pregnant tapi jual dekat pada orang plus size pun ada. Tu pun perform, dapat lead murah. Buat macam ni, buat bajet katalah RM 30, letak bajet kat asset ni. Start dengan 30 dulu. Nanti dia akan jumpa yang mana ad yang memang betul-betul perform. Kalau kata pop, okay, eliminate 2. Tinggal 2. Lepas tu orang lagi, okay, tinggal yang ni. Yang ni winning campaign. Lepas tu kita pun duplicate lah. Yang ni duplicate satu dulu. Okay, jadi plus 30. Buat campaign satu lagi. Duplicate campaign. So dia akan jadi 60. Akan jadi 60. Sambil-sambil tu kita cari satu lagi winning campaign. Kita ulang benda yang sama ni. Kita ulang benda ni, cari lagi winning campaign lain. Understand? Nak kena tengok chat ni. Okay. Okay, ni tak faham. Memang banyak gak yang tak pregnant close tapi size besar-besar. Sudah pening dia. CBO on, tak on. CBO tak on. CBO tak on. Betul, sama. Size tak pregnant, size besar tak pregnant tu dah boleh. Ni pakai CBO tak pakai. Understood. Okay, ni tak faham. Faisal tak faham yang mana? So, dah pening. Okay, gini. Saya go one by one. Faisal boleh tak unmute mic tu, saya nak bercakap dengan awak, Faisal. Boleh tak? Tapi malu. Oh, tak apa kalau malu. Tak boleh buat apa. Kalau malu, saya tak boleh nak tolong. Yang ad 5 tu tak faham. Dia boleh buat je 5 ads ni. Satu campaign, satu asset, 5 ad. Tak pernah buat. Hello? Faisal ke tu? Ya, tak pernah buat. Dengar tak? Slow. Low. Mic komputer. Mana laptop. Cakap Faisal. Jadi saya cuba tunjuk. Tapi saya tak boleh buka ad. Lama tak buka ad. Saya tunjuk lagi lah. Faisal okey tak Faisal? Okey. Okey Okey, saya tunjuk. Ada yang tak faham tadi macam mana satu campaign, satu asset, 5 ad saya tunjuk Begini. Bila kita create campaign, mana tadi? Okey, campaign. Let's say campaign kita ni kita buat campaign message. Campaign message make sure pakai WhatsApp business. Ini yang paling tepat lah nak tengok dia punya, kalau kata ditulis ada 5 message, memang 5 WhatsApp masuk. Okay, kita buat satu asset. Kita pun setting kat sini bla 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 RM30 setting
Ada setting-setting dia, saya tunjuk lagi kan, ada setting-setting kan. Okey. Lepas tu kita pun buat satu add. Add satu. Kita pun publish. Lepas tu kita masuk lagi kat situ sampai dekat ads ni. Kita duplicate ads ni. Dia jangan duplicate asset, jangan duplicate campaign, duplicate ad ni. Ads 2. Kita letak gambar lain. Kita pun buat ad, kita duplicate lagi. Kita duplicate. 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 Okey. Kita duplicate tapi kita tukar gambar-gambar lain. So gambar ni berlainan. Kita nak test gambar dengan caption. Dia boleh adjust CTA juga setiap berlainan ni. Dia akan jadi 5 berlainan. Kita nak tahu ad mana sekarang ni yang apa dia? Yang berkesan, yang paling proven lah untuk dapat lead murah. Okey, saya tunjuk. Okay, saya tunjuk contoh yang sekejap, saya cuba tunjuk contoh yang apa nama ni? Yang marketer kami buat. Saya tunjuk contoh je Stop share je. Sementara saya download gambar-gambar ni. Yang buat seluar big, dia jadikan Mami Ocean ni seluar untuk orang big size pun menarik juga sebenarnya. Menarik sangat bab tu sebab dah cuba tak nampak macam tu. Oh faham, nak nampak sebab dah cuba close memang dapat. Okey. Alamak, kenapa dia lambat ni? Sekejap Kenapa dia slow? Dia suruh kita berehat sekejap ni. Tapi saya sudah dapat 100 ke atas. 100 ke atas. Dapat apa 100 ke atas? 100 ke atas kg. Maksudnya $6SL. Tapi betul ada kawan saya memang jual seluar big size ni memang laku gila. Ya, agak banyak agak gambar-gambar yang kita share ni. Okey, settle.
Alright. Share. Alright. Kena ada extra size. Nanti saya akan cuba add saja. Saya addkan size sampai 7 SL. Perigi kena bersifat investor kot kalau nak masuk market plus size, termasuk ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah memang kita ada. Sampai supplier cakap, wow, amazing big size. Sekarang cadangan, alhamdulillah. Jangan simpan size, jangan size sampan tak faham. Sebanyak kali juga tanya Kak Syazah, saya besar-besar. Okey. Okey, saya share. Okey. Saya share kat sini. Contoh. Contoh iklan. Okey, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mana lagi? Hmm, 7. Sama lah tu. 8. 9. Hmm. Okey, yang lain setting. Yang ada sampai dapat 90. Ni Ash yang buat 92 sen per SMS. Per WhatsApp. Yang ni dia buat yang ni. Yang ni. Okey. Jom kita discuss pasal benda lah ni. Dia yang selalu kita orang review, selalunya data ni yang let's say saya yang ni. Okay, saya delete. Let's say saya ambil yang mana tadi? Okay, contoh saya ambil random je. Okay, bila kita nak review something, nak review ad kita ni, sebelum closing review ad ni, first kali of course lah gambar dengan video. Gambar atau video, of course lah kita kena tengok. Yang bagusnya sekarang ni Facebook dia allow dekat gambar ni dia bagi tulisan banyak-banyak. So bagi korang yang nak, janganlah semua tulisan nanti serabut juga, at least ada gambar produk and ada caption. Kita boleh letak caption kat gambar sekarang. Tu yang best. So bila nak mention size ada sampai 5 SL. Lepas tu dekat gambar ni selagi boleh letak je caption, try kata aku nak main caption pasal nak mention pasal peha, pasal perut, pasal apa, susah duduk, pasal apa. Kita test 5 gambar.
Saya tak boleh nak bagi tahu okey buat cara ni jadi, tak. Dia akan jadi lain-lain. Bila korang test nanti dia akan jadi lain-lain kan. First sekali gambar atau video lah. Tapi sekarang ni mostly dia orang pakai gambar. Dia pakai gambar. Sebab bila masuk leak je, dia orang analyze bahagian closing pula lepas tu. Nak bagi leak masuk je. Kita ada istilah kata, okay video lagi senang close. Dulu yes, sekarang ni memang mencabar nak dapat leak. So kita pakai gambar, paling senang. Okay. Bila macam tu, kita dah test gambar, video semua ni. Caption. Alamak, silap. Okay, caption. Caption kat visual. Yang ni lah. Yang saya cakap tadi tu. Yang ni. Caption ni. Yang ni penting. Sebab sekarang ni dia umpama caption ni yang paling penting sekarang. Dulu bila letak caption atau tulisan dalam gambar, memang iklan slow gila jalan. Facebook tak allow. Tapi sekarang Facebook bagi. So bonus lah sekarang ni. Bonus. Jadi untuk korang yang nak buat letak tulisan banyak-banyak kat gambar tu, silalah korang berharaja rela letak tulisan kat gambar banyak-banyak. Okay. Nombor 3, nama page antara juga dah. Kalau kata pasal pregnant. Kalau kata kita boleh. Jadi sebenarnya nama page ni kat sini adalah Fashion Mami Pregi. Tak tahu dah. Kalau kata saya yakin dah semua buat nama page yang relate dengan produk ni lah. Tu tak ada masalah. So yang satu lagi yang copywriting. Maknanya headline dekat sini. Yang ni. Ni. Dia sekarang ni boleh muat 2, maksimum 3 baris je nampak. Tapi saya rekomenkan yang 2 tu korang buat yang betul-betul headline lah. Susah nak cari kain yang lembut dan kualiti tapi harga macam kat pasar malam. Nampak itu. Dia orang test. Saya tunjuk je lagi yang dia orang buat caption yang memang menarik dah. Lepas tu CTA. Okay, CTA ni yang ni. Okay. CTA ni sangat menarik. Sebabnya tak muat tukar je baru free je. Nampak situ. Kita bagi jaminan dekat pengguna, prospek kita. Jadi kita discuss ada lagi yang untuk rejection lah, macam mana nak bagi customer betul-betul yakin rasa nak membeli dengan kita kan, tak ada keraguan nak membeli. Itu bahagian closing lah. Tapi untuk bagi orang klik yang ni penting. CTA ni. Saya tunjuk contoh lagi. Okay. Faham bab ni ya? Yang ni nanti saya akan share PDF ni, nanti korang boleh teliti balik. Ada soalan ke? Sudah, tak tahu ada soalan ke tak. Ada soalan? Apa soalannya? Betul ke ni? Aku tanya ni. Apa soalan dia, Faisal? Ada, semua iklan yang contoh semua send message. Yes, kita orang pakai send message sebab yang ni pakai chatbot. Send message ni boleh juga untuk WhatsApp business. Tak ada yang klik link. Kita orang tak prefer sangat pakai traffic yang klik link sekarang ni sebab data susah nak baca. Kadang klik link 100 masuk 20. Kita orang prefer yang message-nya. Tapi boleh test je. Kalau untuk traffic nak still pakai traffic, pakai. Cuma punya traffic dia tak boleh pakai jangan elakkan yang pakai button. Elak yang pakai button. Kalau pakai button tu memang hancur betul lah. 100 link klik, 1 je masuk maybe. Kadang-kadang tak masuk langsung. Jangan pakai yang ada button. So kelemahan dia bila tak ada button ni, bila kita tak boleh nak letak button disebabkan traffic yang WhatsApp tak boleh letak button, kita tak ada CTA lah. So baik pakai campaign message yang WhatsApp business tu. Elok pakai macam tu sebab kita tak boleh buat button. Kalau buat button yang traffic memang hancur. Iklan tu buang duit je. Message ke WhatsApp, yes.
Mesej ke WhatsApp yang paling elok lah. Sebab kita boleh buat button ni. Betul tak? Faisal? Saya rasa awak tahu kot. Clear Faisal? Tak boleh letak interest. Tak apa. Tak boleh letak interest tak apa. Sebab kita bergantung 90% dekat ni. Semua ni. Benda-benda ni. Kita bergantung kat sini. Kita tak bergantung sangat dekat interest. Sebab kat sini dia dah tapis dah. Nama page dah tapis dah. Orang tak pregnant takkan tengok. Tapi kalau orang yang plus size dia akan tengok. Mesej ke bot. Okey tak? Okey, alhamdulillah ni semua bot ni. Marketer memang check bot. Kalau ambil objektif mesej dekat copywriting boleh letak link WhatsApp website tak? Tak boleh. Objektif mesej untuk kepada WhatsApp ataupun chatbot sahaja. Kalau objektif mesej, Muna, kau kena pakai WhatsApp Business and kena link WhatsApp Business tu dekat page tu. Dia automatik orang klik memang masuk ke WhatsApp. Rasanya dah tahu kot. Website kena pakai conversion atau traffic. Dia tak boleh pakai message. Okay. Ada soalan lagi? Sebab saya nak proceed, saya nak tunjuk contoh-contoh iklan yang marketer buat ni. Marketer semua pakai chatbot tapi sama je kalau pakai send message yang ke WhatsApp tu, korang akan buat benda yang sama. Okay, ni contoh. Yang Honeyglow pun sama. Dia orang ni sebenarnya review Honeyglow gadget dengan Mimosan. Dia orang review benda yang sama. Tapi ada tak kemungkinan tak yang pakai message tapi tak pakai chatbot, orang sekadar klik je? Tapi ada tak kemungkinan yang pakai message tapi tak pakai chatbot, orang sekadar klik je? I don't understand. Tapi ada tak kemungkinan, ada kemungkinan tak yang pakai message tapi tak pakai chatbot, orang sekadar klik je? Tak faham. Salah faham tak ayat Faisal ni? Salah ada tak? Salah faham tak? Faisal macam mana ni Faisal? Macam hampir faham dah ni. Tapi ada tak kemungkinan tak yang pakai message tapi tak pakai chatbot, orang sekadar klik je? Yang pakai message tu siapa? Mungkin maksud dia yang pakai objektif message tapi tak pakai chatbot, orang klik je, lepas tu keluar. Oh, yang pakai objektif message tapi tak pakai chatbot, orang klik je. Tak pakai chatbot tu dia pakai apa? Dia sama ada chatbot atau ke WhatsApp je. Kalau orang tak respon mesej tu, dia tak masuk lead ke inbox. Lost lah kejap. On mic yang senang, explain. Tak faham lah. On mic, explain, cakap lah senang. Tak dengar Dengar. Yang pakai objektif message ni, ada juga yang tak pakai chatbot kan? Dia tak pakai chatbot lah kalau dia masuk ke WhatsApp. Kalau dia buat iklan tu tarik ke WhatsApp Business. Tapi dia boleh je masuk ke inbox je. Dia boleh masuk ke inbox saja kalau tak pakai chatbot. Maksudnya kita buat welcome message, sila tinggalkan nombor phone. Ada juga macam tu. Ada buat macam tu, link klik banyak tapi tak ada orang tinggal nombor. Oh, maknanya orang tu dia terima message tu kan, sila tinggalkan nombor phone tu kan? Tapi dia tak tinggal nombor. Maksudnya kita punya cara
masa dia punya welcome message tu, cuba welcome message tu selitkan dengan apa-apa CTA yang menarik, contoh macam lucky draw ke, ataupun contoh, ada tak contoh CTA macam welcome message tu yang kau buat, yang buatkan orang tak tinggal nombor phone? Biasa. Apa contoh ayat Biasa buat yang untuk free gift dengan apa tu? Dengan free postage je lah. Nak tarik, itu ayat nak bait orang untuk ni kan, untuk tinggal nombor telefon kan. Okay, kalau macam tu ubah benda tu, kena test ubah. Contoh kalau aku akan buat Kak tolong dengan nombor telefon, nanti saya akan contact sebab saya nak tanya akak pasal saiz dengan color yang akak anda pilih, yang akan akak pilih. Sebab kita tukar kepada saiz ke, ataupun masalah pada CTA tu je lah, maksudnya welcome message tu je lah. Ada masalah. Bukan masalah kat ad tu. Masalah ads. Bukan masalah ad tu. Kena tukar welcome message tu. Dan sebenarnya ada banyak benda excited nak share dengan korang ni. Okay, objektif message tu kalau tak respon, lepas tu dia kasih message, dia tak masuk ke inbox. Dia punya welcome message tak kena tu. Welcome message. Welcome message tak semestinya berkaitan dengan promosi. Contohlah macam, akak tinggal nombor telefon sebab saya nak explain kat akak pasal saiz, nanti takut akak silap pilih. Contoh. Saya betul-betul akak tinggal nombor telefon, saya nak guide akak cara pembelian yang akak boleh panggil apa ni? Untuk akak pilih saiz. Even kalau silap pun akak boleh tukar saiz free je. Contoh. Sebab kalau berkaitan dengan saiz lah. Kalau kata kita kena test welcome message tu ni. Tapi jarang jadi kalau tak dengan nombor telefon. Cuba test yang tu. Nanti result tu share kat group, kita akan discuss sama-sama. Jadi welcome message macam mana yang orang memang betul-betul sampai nak tinggal nombor telefon. Okey Raisa? Okey. Faham. Tak apa, kita proceed ni, kita habis kita akan pergi pada sesi soal jawab yang macam-macam lah. Okey. Contoh lagi saya boleh tunjuk. Okey. Ni yang tadi lah kan? Ni yang tadi. Ni yang tadi lah. Tak muat tukar sampai puas hati. Tak muat tukar baru je. Nak pakai sampai bersalin. Ini sangat mempengaruhi lah benda-benda ni. Sebab dia tunjukkan seluar ni boleh tarik, boleh ada benda ni. Ini penting lah. Gambar dengan caption ni. Memang CTA pun sangat main peranan lah sekarang ni. Untuk mengelakkan keraguan customer macam tak muat boleh tukar. Sebab customer ada pengalaman tu beli online tak padan lah. Ada apalah. Okay. Ni dia mention pasal size 5SL ready stock. Contoh dia ada mention kat sini, tak muat boleh tukar. Lepas tu harga pasar malam, kualiti butik 5 bintang. Kat sini pun ada. Ni gambar ni memang cantik dah. Untuk orang besar, badan kurus dengan besar dua-dua boleh pakai. Plus size pregnant, lepas beranak. Sarung dah adjust sahaja. Jeans 3-in-1. Ni pun sama. Klik tu tak pakai off. Ni, klik discount 40%. COD tak muat kasih tukar. Dia memang main banyak macam-macam. Tengok nama page. Setelah mengandung selesa tersebar berkualiti pelbagai saiz S ke 5SL. Nama page tu dah macam headline macam CTA habis kat sini semua. Okey, rahsia memakai seluar jeans mengandung tanpa meninggalkan kesan di perut. Dia kena main-main ayat macam tu.
Saya tahu korang dah test macam-macam tapi yang saya nampak sekarang ni yang kritikal, yang kita boleh ambil advantage lah. Yang boleh letak caption dekat gambar. Bagi yang tak pandai edit, inform je saja. Saja akan tunjuk. Maka kita orang ni buta IT semua. Pakai Canva yang senang gila, drag. Dekat Facebook saya pun saya dah share cara guna Canva. Sangat simple. Tutorial tulis tak sampai 5 minit pun. Mana ada soalan tak? Okey. Contoh lagi. Pengedasan. Semua sekarang ni highlight size Dia memang highlight size. Kita memang highlight size. Ni main stick A macam ni. Okey. Duduk pun selesa. Jeans. Nak cakapnya jeans duduk pun selesa. Yang ni pun antaranya perform lah tanpa boleh dapat 92 ni. Saya tunjuk lagi result dia orang kan. Mana result? Ni result dia orang buat. Mana lagi? Ni RM3. RM2.94. Mana lagi? Ini yang dia orang bubuh audience. Saya bubuh je sini. Korang boleh tengok, saya share nanti PDF ni. Copy wax biji. Dia orang copy antara dia orang. Apa lagi ya? Ni contoh. Saya akan bagi korang yang risau. Inilah antara saya boleh share kan. Dia orang punya ni memang target woman lah, gender memang woman. Ada soalan, ada chat soalan. Ni semua bajet berapa? Dia orang bajet kecil-kecil je, RM30 satu kempen. Lepas tu dia orang duplicate. Even saya sendiri saya pernah buat, kalau bajet 100 ke atas memang out lah satu kempen tu. Memang jahanam. Memang tak boleh pakai. Alright. Satu lagi, macam Ash ni, dia dengan wife dia buat closing, dia suka upsell. Dia suka upsell, satu customer dia boleh close 300-400, kadang-kadang 400-500. Panggil apa lah. Bila customer dah decide nak beli 2 line contoh. Dia selalu suka tanya, okey kak, okey saya akan buat positif. Tapi akak nak ni je ke? Kita ada lagi barang lain, contoh. Barulah upsell bag lah apa. Bila customer dah decide nak beli, kita pun barulah upsell kat situ. Bukannya kita buat upsell. Customer decide, okey saya nak dua jeans. Okey bagi alamat kat bagi. Okey saya kata, okey kak, takkan nak ni je. Kita ada lagi bag. Kita ada lagi panties, bra. Rugi atas kata customer tu kita tak ni. Sebab tu kalau kita tengok kita pergi beli barang dekat kedai ke apa, memang dia upsell bila sampai kat kaunter. Even pergi supermarket macam mana, dekat kaunter tu pun ada lagi coklat lah, apa benda macam-macam. Kalau kata customer kita upsell dapat jual selai panties pun cukup. Dapat income lebih RM5 pun okey. Upsell. Yang pasal closing, okey. Pasal ad, okey. Sebelum kita pergi pasal closing, ada masalah lagi tak pasal ad? Sebab saya excited juga nak cerita pasal closing sebenarnya. Apa lagi tak masalah pasal ad? Ni semua bajet berapa? Ya, jahanam teruk. Bila buat ad, memang bajet besar jahanam. Sebab tu tak boleh bergantung buat satu kempen. Kena cari beberapa winning campaign. Sebab tu kita orang kalau yang
Buat masa ni tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, saya akan proceed kepada closing. Okey, closing Okey, closing. Kena test dulu apa? Okey. Boleh, bagus. Dia kena test. Saya tak boleh bagi exactly solution, tapi ini proses yang kita orang buat. Proses yang kita orang buat sampai apa nak cakap? Yang datang marketer yang datang ni yang tak ada tak ada background, bukan setakat tak ada background product knowledge, background app pun tak tahu. Tiba-tiba ada seorang ni, brother ni, yang daripada 4 marketer, seorang je perempuan, 3 lelaki, maternity ni. Yang seorang tu lagi lah nampak tengah sokok ni, tapi buat Mami Awesome. Dia pilih nak buat Mami Awesome. Saya terkejut, memang terkejut beruk juga lah. Kata, macam betul buat ni, umur 40 lebih ke berapa, saya tak tahulah. Nak buat Mami Awesome Okay, tak apa, biar dia jalan. Saya tengok, relax je dia jual. Dia bukan jual kepada orang mengandung, jual kepada orang big size, plus size. Saya macam, tanya Syazah lah kan. Syazah kan? Mana Syazah? Ya, betul. Syazah delay 10 saat. Kalau aku tahu, aku panggil Syazah duduk sebelah ni. Alright. Okay. So, itulah. Korang buat je dulu. Nanti share je dekat group. Jangan risau. Syazah ada, saya ada. Kita orang tak macam dalam group saya duk perhati buat macam okay, kalau bab tak ada data ni memang saya tak tahu macam mana nak proses nak bagi solution kalau tak ada data kan. Alright. Okay, pasal closing saya nak bagi tahu yang hari patutnya saya pergi jumpa owner Herbalwork ni hari Khamis, Selasa. Isnin tak boleh, esok memang full lah, ada 4 meeting sampai ke malam. Nak jumpa dia Selasa tapi dia pula tak available. Hari Rabu saya akan jumpa dia. Dekat sebelah ni, Herbalwork ni, dia jual produk yang ada 3 jenis produk. Satu produk, 2 produk, produk ketiga. Satu untuk mengandung. Untuk bagi mengandung. Sampai staff dia 3 orang mengandung serentak. Okay. Untuk mengandung. Yang kedua, masa mengandung, suplemen. Yang ni, yang ketiga untuk milk booster. Kita orang nak ambil, nak upsell produk A, B, C. Saya duk terfikir nak ambil produk B. So kita boleh upsell. Korang boleh je upsell. Okay, masa customer dah decide nak beli apa semua tu, lepas tu korang kata, alang-alang dah mengandung ni, kenapa? Ada makan suplemen tak? Kan? Detail produk ni saya akan bagi nanti sebab saya nak kena dapatkan dia. Tapi produk ni bagus untuk macam untuk tenaga, untuk orang mengandung. Bagus tak? Agak-agak korang pun nak upsell, nak jual tak produk ni? Kalau kata akak tambah je RM60 untuk suplemen ni, gini kan. Korang ni boleh dapat situ income, korang dapat RM30 ke RM40 ke. Saya tak tahu berapa harga tapi saya assume at least korang boleh dapat extra RM30 lah. Customer akan beli, confirm akan beli. Sebab kita dah memang prospek depan mata dah. Kan? Kalau dekat senang tunjuk. Okay. Korang nak tak produk yang macam ni? Masa mengandung ni, korang boleh upsell. Kan? Memang lagi per se korang tu lagi banyak. Tapi konsep tu dah cun. Konsep lah. Konsep tu kita akan game lain pula tu. Konsep tu game yang korang boleh main agent dropship sebab margin korang sangat besar. Yeah. Alright. So untuk konsep kita ada bagi free slimming lotion. Boleh je konsep tu upsell.
Yeah. Pun boleh juga upsell untuk orang mengandung, kan. Tapi yang untuk orang tengah mengandung ni, saya rasa benda ni sangat-sangat, tak tahu lah, kita kena test lah kan. Kita try test upsell. Kalau ramai kata, customer nak beli lah produk ni, sebab masa mengandung. Ataupun terus kat dia, prepare dah siap-siap milk booster ni. Kan tak pasal-pasal kan. Anak yang ni boleh makan sebelum milk booster ni, dia sebelum bersalin dah boleh minum. So prepare. Kan kalau orang first time beranak kan, first time bersalin, kadang-kadang susu tak keluar. Ni yang penting ni ambil booster ni. Ataupun susu keluar sikit. Yang ni kita akan ambil produk daripada sana lah. Right, ni untuk upsell. Yang konsep tu kita tunggu. Sebab saya dah minta supplier hantar naik flight sikit. So boleh ada material terus untuk korang promote. Ni. Okay. Untuk closing pula, ini yang saya share. Saya dah share rasanya tadi dalam kat grup Mami Awesome . Ni korang boleh baca sendiri. Lepas tu satu lagi yang pasal closing lagi. Mana? Saya tak ingat letak mana. Okey. Ini yang saya belajar daripada masa Zoom Cik Man hari tu dah. Siapa yang beli e-book dia akan dapat akses kepada Zoom dia yang 4 jam tu. Ya, okay, saya explain lah apa yang saya faham . Apa yang saya faham yang closing ni. Saya tak suka sangat pakai skrip. Satu. Sebab saya lagi suka kata berkualiti. Hari tu dapat close 5 atau 10 daripada yang saya close manual pun dah cukup. Okay. Contoh ni contoh. Kalau kata kita akan buat lagi cara kalau macam Mami Awesome punya. Dia contoh kalau script closing untuk product whitening contoh. Normally kita tak adalah promote tu kata okay, barang ni bla 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 bla. Tu cara yang panggil apa lah. Membabi buta sikit lah. Sama macam baik buat website je kalau sekat nak bagi info gitu je. Produk, contoh antara produk whitening, kita akan tanya tone kulit dia dengan cara kita tunjuk gambar macam ni. Ni antara cara . Kita bertanya, akad nombor mana? Akad yang mana? Dia kata, akad nombor 3. Okey, kalau akad nombor 3, akad target nak ke mana? Nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6 ke? Kalau dia kata akad nak nombor 3, lepas tu akad agak-agak akad punya keinginan akad nak jadi nombor apa? Akad kata akad nombor 4 pun dah cukup dah. Dapat cerah macam tu lah contoh . Lepas tu kita pun akan tunjuk, kak, jangan risau. Yang macam ni pun ramai kak, nombor 2 ataupun nombor 1. Yang ni pun ramai. So akak sekadar nak naik daripada nombor 3 ni ke nombor 4, memang tak ada masalah kak. Tapi bukan benda ni bukanlah magic, cakap kat dia, bukanlah magic. Ini at least kena pakai, kena minum suplemen ni ataupun makan suplemen ni 2 botol, ataupun kalau guna sabun ni at least 3 ketul dalam masa 2 bulan. Macam tu. Dia macam panggil apa? Biar bagi customer tu rasa logik sikit. Jangan macam magic lah. Biar dia rasa macam ni proses dia, gini. Contoh saya boleh tunjuk contoh lagi. Macam panggil apa? Closing katalah untuk Mami Awesome . Okay, Mami Awesome. First kali memang kena repo lah. Kalau boleh sembang dengan dia. Sembang. Memang kita nak close seramai mungkin, tapi percayalah kita tak boleh close sampai 30 orang sehari. Kalau kita boleh close 10 dah sangat cantik dah, tapi kena spend quality time. Contoh kita repo customer tanya dah mengandung first time ke mengandung, dia kata tak, ni second time. Okey, kita boleh buat macam ni. Kalau katalah first time mengandung macam tu. Okey, kita tanya dia first time ke
Dia kan ada dua jawapan. No, yes. Allah, bodohnya tulisan aku. No, yes. Dia kata first time lah. Taklah, ni anak kedua. Kita pun baik lagi. Yang masa anak yang pertama dulu tu, pernah beli tak seluar mengandung? Kan? Pernah pakai tak bra mengandung? Maka ada pula jawapan. Yes, no pula. Kita akan tarik sampai dia kata, pernah pakai tak? Pernah pakai. Oh, sekarang ni akan nak cari yang baru lah. Okay, kalau dia kata no, yes pun ada jawapan dia. Kita tahu. Sebab kita kenal produk. Kalau dia kata, dulu pakai tak pakai. Okey, betul lah. Tahniah kak. Kita pun tahniah. Tahniah kak. Sebab akak jumpa produk yang betul. Lepas tu kita pergi kepada yang benda yang sama ni. Kata first ke? First time nak pakai, nak beli seluar mengandung. Kita pun tahniah. Tahniah kat dia. Sebab kita jumpa produk yang betul. Situation dia. Mana mesti akan ada yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Kerja kita nak tarik ke arah sekuen yang sama. Ke arah macam kita nak cakap dia ni, dah jumpa produk yang betul. Tarik sampai ke situ. Contoh, saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh. Contohlah, ada case study ni yang closing. Dia buat package umrah dengan dia bagi free gift 2 kali khatam dekat sana. Dia repo, dia tanya berapa orang nak pergi kan. Dia tanya, pernah pergi umrah? Ya, pernah. Berapa kali? Pernah pergi sekali. Okey, tahniah. Sebab dapat pergi kali kedua. Bukan semua orang boleh pergi 2 kali. Tapi tanya dia pula, dulu pergi kalau dulu yang first time pergi, ada buat khatam Quran kat sana tak? Dia berkata, ada 2 pula jawapan. Pernah ataupun tak. Kalau pernah, kita tanya, berapa kali khatam? Sekali. Kali ni dah pergi 2 kali khatam kat sana. Nampak tu? Punya sampai nak twist macam tu kan. Kalau dia kata tak pernah, Alhamdulillah. Kalau join umrah kali ni, insyaAllah kita akan buat program khatam 2 kali. Sampai customer tu masuk kita punya, bukanlah trap, tapi masuk kita punya flow. Kalau dia kata tak, tahniah. Sebab memang betul-betul niat nak pergi umrah je. Tanya dia apa planning kan nak pergi umrah, bila apa semua kan. Kita tanya lagi, ada plan tak nak khatam Quran? Dia sebab nak highlightkan kepada umrah je, kepada khatam je sebenarnya. Sama juga bila kita buat untuk maternity, kita akan cuba relate dengan free gift kita pun boleh. Macam botol. Syazah, free gift apa ada Syazah? Botol Dia clipper dengan woven bag. Woven bag lagi? Clipper, bekas susu, stocking. Sebenarnya kita boleh relate customer sampai macam kalau kata anak first, dah beli ke yang bekas susu dah ada bekas susu. Sebab kita orang sebenarnya nak bagi free ni dekat akak bekas susu ni, dekat puan botol susu ni dengan beg apa semua ni. Kita orang dah standby dah. Okey, kita akan kita nak bagi dia tak pilih produk ni, tapi kita sembang tu pasal free gift. Kita kata puan kita ada kalau puan ni first time ni mesti puan nak prepare tapi jangan risau sebab Mangosem nak bagi puan ni botol susu, lepas tu diapers bag dengan woven bag apa semua ni. Bag go tu ada tak Caca bag untuk susu tu? Bag untuk susu? Diaper? Diaper bag ke? Bukan diaper bag yang boleh letak susu jadi panah. Okey, susu jadi panah. Bag ke apa tu? Bag yang kecil ke? Bukan dot. Bukan dot Bag tu dah habis stok. Supplier okey. Apa? Botol susu ada yang kita kata Mimosa nak bagi puan botol susu ni dengan bag diapers dengan woven bag. So kita tarik ke situ. Tarik itu lepas tu barulah pergi ke arah saiz dia apa semua ni. Kita duk main yes no tak lagi bukan kita tarik sampai di kona ke sini.
Tu closing yang saya faham saya buat untuk Evocat, untuk Honeyglow ke produk apa-apa ke, even closing. Macam mana? Fundamental dia gitu. Kita akan tanya dia, prospek tak ada soalan dalam kepala. Tarik prospek, follow flow kita. Kita control prospek. Bukannya kita yang jawab soalan dia bla-bla. Pening customer tanya macam-macam ni. Sebenarnya dia tanya sebab kita tak tanya dia soalan. So dia jadi king, dia jadi queen, dia tanya kita macam-macam, dia control kita. Dia masuk kedai kita, dia control kita. Apa benda kan? Dia masuk rumah kita, dia control kita. Tak fair lah. Patutnya kita control dia. Punya apa tu? Excited kat kuasa dia. Nanti lepas bersalin, sis tak risau kau boleh naik. Nak tak slim body bina trust dulu. Yes. Maksudnya kita tanya customer bekas susu dengan stocking dah ada ke? Aku tak tahu. Contoh dia dah bagi nombor phone, kita WhatsApp, kita bagi intro apa better kenakan dia, ditanya info harga, tanya berat mana nak tanya dulu supaya customer tak blue tick. Tu yang mana aku cerita ni. Kita tarik kita tanya soalan kat dia. Info harga, tanya berat atau saiz. Mana nak bagi dulu supaya customer tak blue tick. Ada yang cakap saya nak tahu harga je dulu, macam mana nak tarik dia pada flow kita. Okey, kalau nak tanya pasal harga Okey, pasal harga kan. Tanya dia. Okey. Akak pernah beli tak harga seluar? Seluar 2 helai berapa? 160 Pernah beli tak seluar mengandung yang kualiti boleh tahan 3-4 tahun dengan harga RM160 2 helai dengan free gift yang boleh tukar saiz. Akak pernah jumpa tak macam ni? Kita bagi harga tu dengan added value yang kita ada. Kita tanya dia, akak pernah jumpa tak seluar mengandung yang stretchable macam ni, yang tebal macam ni, yang custom, yang ramai pengguna dah pakai 3-4 tahun pun tak lusuh, dengan dapat free gift macam ni, dengan boleh tukar saiz. Akak pernah jumpa tak macam ni? Kalau saya akan bagi perumpamaan harga macam tu. Faham Dayana? Sampan ke perahu? Apa yang sampan ke perahu? Tak faham. Dayana, okey tak? Kalau kita nak explain harga, kalau kata saya nak tahu harga dia dulu. Dia umpama, kalau kata saya provide kelas okey. Kalau dia tanya, ibu apa harga kelas kau? Okey. Kau nak tak harga kelas yang harga kelas ni 599, tapi bila kau belajar 2 hari kat sini, kelas ni, tapi kau boleh buat save beribu-ribu. Lepas ni kau tak payahlah bayar kat aku apa-apa 1 sen pun. Bayar sekali ni je. Kau tak nak ke? Sama macam tu lah. Lebih kurang perumpamaan. Contoh macam berkesan ke produk ni. Contohlah kita macam sabun ni. Berkesan ke produk ni. Dia ada ayat yang Akhi Hazizan share tu. Confirm tak berkesan jika kita tak bagi peluang untuk kita sendiri cuba. Confirm tak berkesan kalau kita sendiri tak cuba. Contohlah lagi ayat untuk maternity. Apa lagi kita nak explain harga. Tapi katanya selalunya saya suka explain harga dengan value tu. Alang-alang kita nak explain harga, takkan kita bagi, okey ni package dia, ni package dia. Baik buat website. Bagi template macam tu kan. Baik buat PDF. Akak tengoklah PDF ni, akak pilih je lah. Nanti masuk buat follow up sekali tau. Dia sama je. Kalau dah faham konsep closing, follow up tu benda sama juga. Follow up ni atas kita kena depend dekat flow yang kat atas tu. Kita tak boleh simply follow up gitu-gitu ke. Betul. Power ayat nak handle objection harga. Yes. Simple fikir macam tu lah. Apa. Kalau boleh faham yang saya cakap tadi tu boleh kot.
Saya nak mention macam mana. Sebab saya tak buat closing ni Mami Awesome. Tapi yang saya tahu, kalau saya nak present dekat customer, saya akan present macam tu. Contoh lagi, rasanya saya pernah present dekat korang untuk join kelas yang 3 minggu direct kan, sampai berebut-rebut orang nak bayar tu kan. Saya share value sampai orang sanggup bayar kan. Kita share value, kata-kata agak harga seluar RM160, 2 helai dengan dapat 2 free gift and boleh guna sampai 3-4 tahun. Cakap bagi tahu customer sampai boleh guna 3-4 tahun. Macam murah sangat, rasa macam murah je Kak kan, kata macam tu. Takkan RM160 boleh pakai 3-4 tahun tak lusuh. Memang murah kan? Rasa macam kita cakap tu murah je kan? Harap dapat recording. Yes, ada recording. Ayat first follow up biasa lebih pada nak tarik customer untuk berinteraksi dengan kita balik ya. Kalau dia punya hook follow up, kita win dah. Ya, bagus. Follow up sebenarnya saya tak ada idea nak cakap pasal closing, tapi kalau kata pasal follow up ni, kita kena boleh cuba macam-macam cara. Tapi lebihkan kepentingan kepada value produk lah. Value ni bukannya function of produk, value produk tu. Alright. PDF ni korang boleh tengok. Yang ni pun mana? Saya akan share. Yang ni pun saya akan share kan. Saya akan share. So apa kata kita berdiskusi. Kalau dia punya untuk dapat produk harga tu murah berbanding dengan kualiti produk. Ya. Betul. Inform je dia kata, Kak, kalau RM160 2 helai, akak beli skincare harga RM160 tapi habis bulan. Yang ni boleh bertahan keluar ni tak lusuh pun 3-4 tahun orang customer kami pakai. Kau rasa baloi tak? Beli produk skincare RM160 habis bulan. Foundation. Dah lah muka berlubang sama kak. Sebab tu kita orang bila kita faham value produk, saya rasa korang sendiri boleh faham value seluar ni. Sebab saya tengok, dah 3 tahun pakai lagi. Anak kedua, anak second pakai lagi. Impresif gila seluar ni. Macam, aku beli dekat mall pun seluar jeans pun boleh lusuh. Ini tak lusuh, yang kaki tu. Yang jeans tu tak tahu lagi lusuh tak lusuh. Tapi rasanya takkan lusuh sebab sebenarnya kain macam tu. Jadi muka kita dua je ada Saza. So Faisal kalau ada saya tahu Faisal closing power, follow up power, bab add je lah. Okay, bab add kalau nanti Faisal rasa macam okay nak review one to one, okay boleh. Kita boleh team viewer. Boleh team viewer direct kita dua. Dengan Saza sekali ke. Lagi cepat Kak buat bayaran, lagi cepat sampai produk dan lagi cepat tanya dia kat mana. Tanya dia kat mana? Kat Johor. Alah Kak, ada yang kat Johor. Saya post petang ni, esok pagi sampai dah kat Johor. Paling lambat pun 2 hari. Kan? Apa lagi nak cakap kat dia? Nak offer COD. Tak apa Kak, macam ni lah Kak. Kalau Kak rasa was-was, takut saya tipu ke, Kak bagi nama, alamat, nombor telefon. Akak tunggu esok lusa barang sampai bayar kat postman. Korang jangan risau main COD sebab sistem baru COD ni canggih sikit. Barang dah completed hantar selepas 2 hari korang dah boleh withdraw duit tu. Apa lagi? Sarah Dayana. Kak Dayana, okey ke? Faisal lebih suka close paid banding COD, betul. Ash pun kata sama, 90% dia kata paid. And dia boleh close customer bayar 300-400 paid.
Eriana Safia. Alah, buka lah ni. Korang ni unmute lah. Aku unmute all. Riana Safian siapa Eriana Safia. Kewangianku. Emang boy, ya. Apa tu? Siapa Safian? Saya tanya, ada plan ke nak buka school kat Terengganu? Okey. Okey. Faisal, kita orang baru start projek marketer. And kita orang semua kita orang dah ada blueprint tapi belum yang betul-betul complete. Kita orang nak try 3 bulan dah dapat blueprint. Kita orang nak duplicate benda tu kepada siapa-siapa yang nak buat kat luar lah. Dekat Terengganu ke, kat Johor ke, kat mana ke, kita akan pergi buat support. Kita akan tolong set up kalau nak buat marketer kat sana. Iklan kita orang memang kita orang pump. Kita orang ada banyak duit untuk dicuci. Tak adalah maksudnya dari segi untuk pump iklan tu kita orang tak ada masalah. Kalau kata nak provide berapa, 200,000, 300,000 sebulan kita orang boleh provide. Tapi kena follow cara kita orang lah. InsyaAllah kalau diberi peluang nanti, kalau dah ready kan, kita orang tak boleh simply gitu. Kita orang suka planning yang betul-betul elok. Baru kita akan buka ke sana sebab kita ada produk macam gadget, Mami Awesome, Anji Glow kan. So macam-macam. Kalau macam awak rasa saya nak handle kat sini, kita pun boleh turun set up kat sana. Sampai ada yang kata kalau lagi senang nak bagi saya komit turun ke sana, tolong cari calon dan kita orang boleh ni. Tak adalah. Maksudnya kita akan plan ke arah tu insyaAllah. Memang plan. Cuma nak execute tu dia tak boleh tanpa planning yang proper. Rekod bukti ni cuci duit. Memang selalu duit masuk dalam mesin basuh tinggal dalam seluar. Itu biasa. Alright. Anyone else? Sekarang kita dah pukul 11. Kita start tadi 9.40 something macam tu. Sejam setengah kita membebel. Gila punya laju. Betul ke saya Zoom ni sejam setengah? Betul ke? Saya nak join Tutup 5 kalau tuan ada sini boleh pergi office setting iklan sekali. Saya dah lama tinggal setting ad ni. Betul. Yang power sekarang ni geng-geng marketer, geng-geng ejen-ejen yang selalu buat benda ni. Saya dah tak tahu apa benda saya buat setting ad sebab saya tak boleh nak isi kepala dengan banyak technical ad sekarang ni sebab saya banyak fokus kepada management. Ibu kat dulu lah kan. Yes. Okay, siapa yang ada lagi ni? Ayu, Su, Halilah Alwi, Faisal, iPhone. Alah, bukan kau seorang pakai iPhone. Wak mana ni? Wak marketer ke? Siapa Wak ke? Saza? Mak marketer. Apa je ada sini? Sazwani, Siti Sazwani. Sudah. iPhone tu. Dua Sazwani. Siti Sazwani. Sazwani jari ada ni. Nurul Sazwani. Maimunah Mak Mana ni adik ipar saya. Sapi mana ni lah? Tak ingat. Sapi mana dia? Tapi kawan Bob tu kot. Swas. Benda ni Swas Baiso ni. Kau dah buat K-pop apa ni? Alright. So betul tak ada soalan? Sanza, ada apa-apa ke nak inform lupa. Ada macam ada benda nak undang dekat agent. Apa? Bengkong? Pasal bengkong. Pasal konsep tu. Pasal kosong. Okay, macam ni.
Cosec, kita kan nak naikkan nama Cosec ni. Baik buat launching. Launching kita akan guna database nombor telefon HQ lah. Tak bukan agent punya, HQ punya. Kita akan buat launching 25 hari bulan. Launching tu kita akan buatlah sistem SMS tarik ke Telegram lah. Apa kita orang planning. Selama start esok dah start planning dah sebenarnya buat program, tapi kita akan blast kepada customer, tarik kepada Telegram start 7 hari sebelum 25 hari bulan tu, maknanya dalam 18-17 hari bulan tu lah. Kita akan ikut cara yang Uncle Tiger Hacker Lounge tu buat. Kita ada hire advisor kawan Saza yang memang buat launching tu banyak kali. Benda tu proven. Kita ada testimoni, kita dah ada database banyak. So bila kita naikkan benda tu, senang nanti korang nak menjual nanti. Sale tu memang semua masuk cash you. Tak ada masalah. Kita time tu bukan dapat untung sangat, tapi nak perkenalkan produk tu. Kita memang pakai modal besar sikit lah nak buat launching tu. Launching ni bukanlah kata buat launching event masuk TV ke apa. Tapi launching kita perkenalkan kepada existing customer Mami Awesome. So bila benda tu dah naik, nanti korang akan jual dengan mudah. Dengan sistem submit dollar yang baru pakai ni, korang sekarang ni sebagai stokis pioneer lah. Stokis, korang kat bawah, so korang ada level agent, ada level dropship. Dengan margin B-curve yang sampai berapa saja? RM90? RM80. 80 something kan? 80 lebih sebabnya ada cost free gift lah apa semua tu. Dengan margin 80 lebih ni, korang bawah korang boleh buat lagi, katalah korang market RM15, ada untuk katalah margin 85, dekat stokis dekat agent RM70. Korang dah dapat RM15 daripada setiap stok agent yang submit. Katalah buat dropship yang mainframe marketing kan, korang bagi margin kat dia orang 30. So korang kat situ korang ada margin katalah 45 lagi setiap kali dropship submit. Dropship ataupun agent yang submit, masuk je sistem tu, masuk commission korang. Korang boleh withdraw terus, tak ada masalah. Lepas ni untuk korang expand business, ada beberapa cara. Sama ada korang set up team sale ke, marketer ke, ataupun recruit agent ke, dropship ke. Kita orang memang cari produk yang ke arah margin yang besar untuk korang. Satu, kata lagi untuk yang kepada yang repeat. Kita orang lepas ni slowly akan kurangkan yang maternity ni. Kita akan pergi kepada beauty, supplement yang Mami Awesome ni kan. Sebabnya kita orang nak cari produk yang untuk repeat. Ramai juga customer Mami Awesome, macam Ash kita tadi, sampai customer tanya, ni je ke produk? Walaupun kita pernah beli dulu, lepas tu nak repeat, kata alah seluar yang sama. So kita nak cari produk yang customer boleh repeat. Senang korang nak buat sale nanti, nak suruh repeat. Macam Honey Glow setiap kali buat sale, customer ada yang repeat yang package sampai package 120 tu, sebelah package tu dia beli. Dia punya nak repeat. Sebelah package maknanya 33 sabun dia beli. Buat apa aku tak tahu. Sampai 33 sabun. Kenduri sabun ke apa benda tak tahu. Tapi kita saya dengan Saza plan memang Mami Awesome ke arah tu. Ke arah yang apa panggil apa tu? Nak request free gift simple supaya beli satu pun boleh dapat. Contoh mask lotion. Mask tak boleh sub ada ISM copyright. Benar ni Saza? Mask tak boleh sebab isu copyright. Copyright ke apa? Yang Iklan. bukan produk tu kan, hari tu kan kita ada bagi mask muka shadow tu kan. Oh. Yang tu Okey. bagi lah. Sebenarnya kita baru tahu selepas kita tengok-tengok, kata ni sebenarnya kopi ori. Maknanya benda tu kopi. Haram lah bila kopi ni. Kita ingatkan betul-betul shadow mula-mula dulu. Rupanya kita tahu, bukan shadow bukannya harga macam ni. Oh ya ke? Lepas tu kita terus stop. Selok-eloknya kita jangan pakai yang kopi ori punya.
nak request free gift simple supaya yang beli satu pun boleh dapat. Contoh mask lotion. Ada reason kenapa kita suruh customer beli 2 baru dapat free gift. Betul Syazah? Betul. Dia macam ni Muna. Kita kena paksa diri, kena terima yang memang betul ada prinsip kata kalau tak boleh jual harga 160, jual je lah harga yang 80. Contoh korang dapat sale. Tapi yang tu, itu kalau yang memang dah orang panggil last betul-betul merayu customer suruh beli. Tapi customer kalau dia tak nak beli. Kalau dia tak nak beli 2, kemungkinan besar pun dia takkan beli 1. Kemungkinan besar. So isu free gift yang kata 1 pun bagilah free gift. So apa yang specialnya untuk yang 2 ni? Satu lagi saya nak beritahu, kita kena upset kurang-kurangnya customer beli harga 100 lebih, 200 lebih, 300 lebih ni. Kenapa? Sebabnya kita nak dapat untung lebih. Untung ni lebih ni bukanlah kata kita untung 200 masuk poket 200. Situ mindset kena ubah. Kita buat bisnes, kita bukan nak buat sale masuk 200. Yes, untung aku 200. Tak. Dalam 200 tu, untung 200 ataupun untung 100, dalam tu bukan duit kita 100%. Maybe duit kita cuma 30%. Dalam tu situlah ada zakat, ada tax, ada overhead, ada untuk simpanan kita punya nak buat expand bisnes kita. Sebab tu kami apa-apa hal bila kami buat something, kami fikirkan pasal orang panggil apa ni, untuk duit untung. Sebab tu aku pernah mention Muna, nak bagi value 2 helai kat atas harga tinggi. Macam mana? Kenapa kena dapat untung besar? Sebabnya bukan sebab kita nak selamatkan bisnes kita. Bukannya kata untung tu semua masuk poket, tak. Jangan fikir macam tu. Kalau kita masih kata tak apalah, daripada tak dapat dapatlah sikit. Memang dapat sikit untuk sekarang, tapi in future tetap suffer. Sebabnya kita kata tak apalah untuk sikit, dapatlah sale hari ni. Kalau kita berpegang macam tu, kita akan pegang macam tu sampai bila-bila. Kita tak expand, kita tak upgrade kita punya bisnes. Okay. Kalau customer kata, alah, 1 kalau dapat free gift saya nak beli 1. Itu dia dah menang. Bukan dia kontrol kita. Dia kontrol kita. Kita orang buat je tu nak bagi ejen profit lebih, bukannya nak kata kalau jual banyak HQ untung lebih. Tak, nak bagi ejen untung lebih. Kita memang selalu fikir macam mana nak bagi ejen untung lebih ni supaya dia orang macam tak makan cost add. Dengan keadaan sekarang lagilah Faisal tahu kan, cost add sangat besar. Kadang-kadang kau purchase RM40, RM50, RM60. Kalau kita boleh jual harga barang yang margin sampai 100, at least selamatlah RM50 kau purchase tu. Sejam setengah baby. Penat. Okay, satu soalan. Sekarang ni semua berkata tak ada ke yang buat iklan traffic? Tak ada. Sekarang semua up ke level stokis. Margin berbeza kan? Untuk Mami Awesome tak ada level stokis. Agent saja kan? Untuk Mami Awesome memang tak ada stokis ke pilot ke, tak ada. Semua pioneer. Semua harga sama je Kak Semua Dik. stokis kan? Cuma nanti untuk konsep tu bila dah sampai, kita kalau boleh untuk konsep saja nak buat ada satu level apa ni? Agent. Kita open untuk produk sahaja. Sistem tu dia boleh open untuk agent ni, Mami Awesome ni produk ni sahaja. Kita boleh buat. Sistem tu kita kontrol. Contoh lepas ni korang nak buat rekrutmen ke apa ke, bagi margin agent RM60. So korang ada situ kat situ margin RM25 setiap kali dia submit order. Kalau pecah RM20 dah dikira murah dah sekarang. Betul. Okay Dayana lepas ni kalau Dayana nak buat macam rekrutmen ke apa benda ke, melalui konsep tu. Konsep tu margin besar. 80 lebih tu dah tolak postage COD dah 80 lebih tu. Kat situ korang boleh buat level dropship, level agent. Saya buat harga tu sebab nak bagi margin tu.
Margin tu sangat penting. Cepatlah 25 hari bulan tidur. Nanti 25 hari bulan bangun. Kita orang pun sebenarnya benda tu dah terdelay kalau boleh. Sebab hari tu China cuti lah, Dragon apa benda kata dia cuti. Dia ni suka cuti, sangat cuti. Kan? Okay. Saya nak off dulu recording ni. Sebab kalau apa-apa soalan boleh lagi tanya lepas ni. Kalau tak ada soalan saya ni je. Off recording jap.